Rancangan ini dibawakan kepada anda dengan kerjasama Affin Bank dan Affin Islamic. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar? Okey, ini grup yang belum belajar tepuk lagi tu kan? Okey, mari kita tepuk sikit. Ya. Alhamdulillah. Selamat menyaksikan rancangan Fulus bersama Affin Islamic Bank, bersama saya Aflin Syauqi dan juga kumpulan gitar rancak akustik dan tak akustik dan bergendang kita yang dipanggil 30 sen. Apa khabar semua 30 sen? Baiklah. Okey, hari ini ceria-ceria semua. Ceria-ceria. Hari ini kita ada satu topik yang taklah setegang minggu lepas. Minggu lepas kita borak pasal kad kredit kan, dengan orang muflisnya dengan apa. Minggu ini kita akan berbincang tentang kad debit Islamik. Dan kad debit ni adalah untuk mengelak muflis. Dan macam mana ia membantu kita mengelak jadi muflis, apa benda semua kita akan kembangkan dan kita akan pelajari pada minggu ini macam kelas pula di dalam rancangan Fulus selepas ini. Ya, kembali kita ke rancangan Fulus bersama saya Aflin Syauqi dan minggu ini kita akan berbincang tentang kad debit pula. Setelah minggu lepas adalah minggu yang agak kita semua pening kepala pasal kita semua memikirkan tentang masalah macam mana kita terperangkap dalam penggunaan kad kredit kita. Jadi, hari ini kita berbincang sedikit tentang alternatif kepada kad kredit yang saya rasa pada saya adalah sesuatu yang sangat-sangat best. Sebab saya tak perlu bawa cash ataupun duit nota untuk pergi membeli belah kerana saya boleh menggunakan ia saja. Kan? Dan kita akan berbincang tentang perkara ini dengan Hajah Rohani binti Datuk Haji Muhammad Syahir, pengasas Hijrah Wealth Managers dan juga penulis buku ini, Cukup Wang Hati Tenang. Dia yang boleh didapatkan di kedai-kedai, betul Hajah? Boleh. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat? Alhamdulillah. Bagus. Ni buku ni ditulis kerana apa? Sebab nak wujudkan lebih ramai orang. Yang Wang berhati dia cukup. Sebab saya guna istilah cukup. Cukup wang tu relatif. Betul. Saya tak guna istilah banyak wang baru hati tenang. Betul. Cukup wang. Lepas tu saya tak guna hati senang. Betul. Tenang. Jadi kita punya cerita pasal debit card. Debit card ni pada saya lah, saya tak tahu dari segi bank punya pandangan macam mana dia orang suka ke tak, tapi pada saya ia lebih menyelamatkan kita daripada melakukan dia orang panggil apa, macam impulsive buying. Ya, daripada kita impulsive buying dalam bahasa Malaysia ni macam membeli tanpa fikir panjang lah. Kita macam best beli. Terus beli, betul. Adakah ini betul? Betul. Kalau kita lihat dia development sedikit fakta lah behind debit card ni. Baru-baru ni memang dilihat dia penambahan perbelanjaan melalui debit card ni meningkat 50%. Maksudnya dulu satu ketika dulu kita tak ada debit card. Kita semua ada ATM card. Betul. You nak duit, you kena duduk, cucuk keluar cash, boy belanja
je duit cash you. Betul. The alternative is that you use credit card. Tapi credit card you sedia maklum berhutang. So sekarang debit card ni memudahkan transaksi lah. Maksudnya kita punya ATM sekarang selalunya alternate as a debit card. Ya, maksudnya boleh guna ATM, boleh ambil cash, atau anda guna je anda punya ATM card tu, dia come debit card. Ya, tapi kalau dia Islamic Bank ni, insya-Allah dia tidak ada unsur riba, dan mungkin dia punya outlet dia benarkan you belanja pun outlet yang halal. Halal dan thayyibah. Kan? Apa macam Dr. Ashraf cakap, dia kata patuh syariah. Ya. Apa syariah compliant. Ya, betul. Okey, dulu dan sekarang saya juga ada rasa dia ada debit card, and then dia ada credit card, and then ada charge card. Macam American Express dulu kan. satu ketika. So apa Diners Club apa itu semua charge saya dulu pernah kerja dengan American Express tu. Satu saya ketika pun. Ya ke? You tahu apa? Itu cerita lain. You tak payah tengok cerita ni. Okey. Tapi macam kad itu juga you beli dan hujung bulan you kena bayar. Kena bayar in full. Tapi tak adalah maknanya duit kena ada dalam bank dulu. Kalau dah diluluskan dia punya credit limit, maknanya itulah dia yang boleh buat kan. Debit card ni immediately kan, maksudnya you masuk aja debit card you belanja kat mana-mana hypermarket apa, terus benda tu didebitkan dari akaun you. Maknanya you kena ukur baju pada badan sendiri. You sendiri tahu. Rancak guna debit card awal bulan, habislah. Akhir bulan dah tak ada. Betul. Dan dari siapa yang memperkenalkan debit card ni, dan debit card Islamik ni macam mana rupa dia? Debit card Islamik rupa ni sama juga lah kan. Kad juga, tapi mungkin atas debit card anda tu ada huruf I atau Islamik untuk menampakkan dia ni ikut ciri-ciri apa yang dibenarkan dalam hukum lah. Dari segi mekanisme dia, adakah dia mempunyai ciri-ciri akad juga apa ke? Ya, semua tu mesti ada termaktub lah. Ya. Setiap bank Islamik yang mengeluarkan debit card Islamik mesti ada hukum dia yang dah dipatuhi oleh dia punya bank syariah panel. Kadang ada orang di luar sana masih muskil, tak Allah Islamic Bank dan tak Islamic Bank sama. Nampak juga interest rate, nampak juga macam betul kan. Tapi kita tak boleh mempertikaikan sebab setiap Islamic Bank ada dia punya panel syariah dia. So panel syariah ni pasti dah go through this whole thing. You tak payahlah nak tanya macam-macam. Pokoknya dia dah keluar I tu Islamik lah dia, insya-Allah. Ramai itulah ni perbualan dia. Ramai orang cakap alah Islamic Bank ni tukar term je. Mahal juga dia dia kata mahal tukar term je. Benda ni sama je. Sebenarnya tak kan? Memang tak sama kan? Memang tak sama. Pada onset kalau kita contoh pinjaman rumah, memang nampak mahal ya. Pasal dia tengok BLR ke BFR, pakai term apa dia kata sama je interest rate. So orang biasa nak tengok mahal ke murah. Tapi pada awalnya Islamic Bank kadang nampak mahal. Tapi kalau you buat perkiraan sampai habis tempoh you bayar, dia akan menampakkan sebenarnya dia lebih murah in the long term. So that's why kita tengok banyak orang bukan Islam pun melanggani produk Islamic Banking. Betul. So maksudnya orang Islam kita jangan macam-macam persoalan sangat. Songir sini, songir sana. Ambil benda tu sebagai Islamik dan insya-Allah anda hidup dalam keadaan yang diberkati. Betul, insya-Allah. Kita juga pergi keluar sana untuk bertanya kepada orang-orang di luar tentang penggunaan kad debit mereka. Mari kita saksikan. Debit card ni macam kita nak pergi shopping ataupun beli belah. So untuk tidak macam bawa duit banyak, so debit ni untuk tenangkan kita lah. Kalau credit card anytime kita boleh guna, tapi debit card ni sekiranya ada duit dalam akaun baru kita boleh guna. Okey kalau nak guna, tapi kena pandai gunalah. Debit card ni untuk beli barang yang perlu saja. Manage mengikut keperluan yang kita hendak beli, apa yang kita nak pakai baru kita guna lah. Janganlah membazir kan. Memang dalam ada duit senang keluar masuk, swipe. Tak tahu hujung bulan dah habis. Boleh tak kad debit disalahgunakan? Dia tak boleh lah. Sebab duit yang you ada tu setakat tu je dia orang akan benarkan. That means bila you nak melebih guna, dia decline. Dia decline ya, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita rehat sebentar dan kita akan kembali selepas ini dalam rancangan Fulus.
اینجوری کردی؟ چرا اینا رو ریختی؟ تو مریضی بچه؟ کفش قارم نیست. برو دنبال کارت، برو ببینم. کفش قارم اینجا بود. گفتم برو دنبال کارت. فردا چطوری برم مدرسه؟ گیانه نکن، الان میام دنبالشون پیداش کنم. گفتی همه جا رو گشتی. همه جا که نه. پسر، مادرت وقتی که تو رو خواسته کمکش کنه چرا کمکش نکرده؟ خانم یه کمی دندون رو جمع می‌داشتی، من میومدم چشمم کور دستم چلاخ. فردا یه سری به این فروشگاه ادارتون بزن، شیر بچه تموم شده براش، یا قوطی شیر بخر. Saya bagi pihak kerajaan dan seluruh rakyat Malaysia ingin menegaskan bahawa kumpulan 12 ini bukannya penjenayah maupun penceroboh, sebaliknya mereka adalah wira-wira Malaysia. Sesungguhnya keberanian kumpulan 12 ini yang sanggup menghadapi bahaya muncung senjata demi matlamat dan prinsip yang tulus murni akan suatu hari nanti tersebuh dengan tinta emas dalam susul galur sejarah negara. Ya, kembali kita ke rancangan Fulus bersama saya Aflin Syauqi, di mana kita memperbincangkan tentang cara-cara kita menguruskan wang kita dari segi syariah Islam, mengikut syariah Islam. Okey, sekarang ni kita bersama Hajah Rohani yang membantu kita merungkai cerita-cerita mengenai kad debit ni. Tadi ada sedikit fakta yang mungkin Hajah Rohani boleh kongsikan kita pasal penggunaan kad debit. Ya. Yang berapa banyak orang guna memang banyak daya. Kalau kita tengok dah lebih kurang 4 bilion daya penggunaan debit card dalam masa 8 bulan ni berbanding tahun-tahun yang sebelum tu 6 lebih bilion setahun. Tapi sekarang baru 8 bulan dah mencecah 4 lebih bilion ya. So maksudnya memang kita ni memang jenis suka berbelanja. Tapi kaedah perbelanjaan kita dah pergi kepada mode yang lebih selamat lah dari segi pengurusan keuangan itu. Kuranglah sikit orang yang akan muflis. InsyaAllah akan betul. Betul. Okey, kita ada satu tetamu yang kita jemput hari ini. Beliau merupakan seorang penyanyi dan juga pelakon, dan kami berbesar hati kerana dia ada di sini. Mari kita berikan tepukan gemuruh untuk Eliana. Tepukan untuk beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, alhamdulillah. Okey, Eliana. Soalan terus, direct saja terus. Pernah tak ada pengalaman ngeri dengan kad kredit? Pengalaman ngeri, tak adalah ngeri sangat kan. Tapi bila perkataan hutang tu memang ngeri lah sebenarnya. Betul. Dulu saya ada pengalaman memang ada 2 kredit kad lah. Kan? Tapi saya ni seorang yang pelupa. Okay. Bila hutang memang selalu lupa. Betul. Saya pun ada kadang-kadang. Okey. Jadi kan? dan so tiap-tiap bulan memang lupa nak bayar. Lama-lama hutang makin meningkat. Last sekali saya dah tak tahan, hari-hari dapat call, bila ada duit lebih kita settlekan, tutup terus. Betul. Dia pasal dia kena ada disiplin untuk menggunakan kad kredit ni. Dia bukan main siapa-siapa dia satu lagi dalam Islam, kalau kita meminjam tu katanya niat bila nak minjam tu biar niat nak bayar balik. Betul. Bila you pasang niat you ambil loan atau credit card, you nak bayar balik, Allah akan izinkan kita bayar balik. Dan mudahkan semuanya. Bukan kita yang minjam niat tak nak bayar balik. Okey, betul. Memang betul, maknanya kalau kita pinjam, kita dah tahu kita meminjam. Betul. Jadi kita kenalah bayar balik. Kan? That's why dalam Islam kalau kita mati tak settle hutang, para syuhada pun takut. digantung ya. Betul. Sila sedia maklum penghutang-penghutang. Betul, sampai apa tu ada Dr. Ashraf kongsikan sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun tak nak menyembahyangkan seorang yang dia kata dia ni hutang dia dah habis ke belum? Kalau dia tak habis lagi saya tak nak sembahyangkan dia kan. Sampai begitu sekali saya cakap berat ni kes ni. Berat.
So sesuatu yang perlu kita fikirkan lah. Maknanya untuk pengurusan wang mungkin kita perlu memikirkan menggunakan lebih debit card ni. Saya rasa. Ya, supaya kita tidak tinggal legacy hutang. Kamu meninggal dunia pun you bukan tinggal harta, you tinggal hutang. Betul. So waris semua melak-elak tak mau bayar. Sebenarnya hutang yang si mati tu waris kena kena bayar kan, kena sambung kan sampai habis. Oh, itu yang orang cakap harimau mati meninggalkan belang tu kan. Manusia mati meninggalkan hutang. Janganlah sampai macam tu. Lena, okey, Lena sendiri sekarang ni guna debit card? Dah tentulah. Kan? Senang kan? Senang, sangat senang. Tapi saya pun mempunyai masalah yang bila pakai debit card kita tak nampak duit tak macam ni, tak selak kan. Kita tak selak. Menggigil tu tak Kalau RM200 tu tak selak banyak lah kan. So bagi satu. Jadi kita main senang nak debit card kan. So saya ambil satu langkah yang saya buat dua dompet. Dua dompet. Satu dompet pasar, maksudnya saya bawa cash money dalam tak banyak lah. Yang untuk saya keluar untuk hari ni je kan. Lagi satu dompet yang betul-betul khusus yang ada kad, IC, lesen apa semualah. Jadi kalau nak keluar saya just bawa IC dengan duit-duit yang saya nak belanja hari ni. Sekarang ni juga mari kita cakap tentang keselamatan. Keselamatan kita menggunakan kad debit ni. Kad debit ni boleh ke orang kan orang kata fraud kan, maknanya orang menipu menggunakan kad debit kita, dan apakah langkah-langkah berjaga yang kita perlu ada untuk supaya kita dapat menyelamatkan daripada diri kita kad debit kita diguna orang. Yang paling penting mungkin sebab kita dah rancak sangat guna debit card, mungkin kita lepas pandang untuk print statement. Sebab kita pun banyak dah guna internet banking kan, just online bla bla bla, just like that. Dan kita tak ada terima dah statement melalui post. So saya cadangkan kalau anda merupakan individu yang banyak guna debit card, please print out atau check you punya statement setiap minggu. Setiap minggu pastikan, sebab ada terjadi pada family saya sendiri di mana anak saya punya account digunakan oleh overseas. Kadang-kadang because kita biasa guna online banking dan ada dia orang kadang security issue kan. Betul. Orang kat US pula guna kad kita tiba-tiba. Dan kadang dia tidak guna banyak. Pasal dia tahu akaun kita pun balance tak banyak. Tapi dia akan ambil sikit-sikit. Secara berlarutan. So tiba-tiba anak saya tak pernah check. Sekali bertahun baru dia print. That means over the years orang ni dah ambil beribu. So dia guna kadang dia 299, 199 kan, benda kadang kalau you guna download apps ke apa ke kan price dia sikit, so secara tak langsung benda tu dia orang dapat akses, dia orang akan guna. So be careful dan pastikan anda check, dan bila dah semak ada transaksi yang meragukan dia panggil TID, transaction in difficulty. So benda-benda yang transaksi yang meragukan ini anda laporkan segera pada bank. So insya-Allah dia akan buat tindakan. Baiklah, itulah dia. Hati-hati ya. Jangan nanti duit dalam bank ingat ada banyak. Kali pergi cek semua habis. Dan ada juga ada kawan-kawan saya dia tulis dia punya password pin dia dekat kat tu. Pasal dia takut lupa. Astagfirullahalazim. Bijak betul kan. Dengan kad dengan account number semua ada kat situ. Yang peragut kata terima kasih. Pun ada kat situ. La ilaha illallah. Dia sangat-sangat berhati-hati. Baiklah, kita akan kembali selepas ini untuk membincangkan terus, dan kita ada menerima soalan-soalan dari panel-panel kita yang berada di studio selepas ini apabila kita kembali di dalam rancangan Fulus. Islam tak ajar kita buat benda salah walaupun bertujuan baik. Hei budak, awak curi duit saya ke? Mana ada pakcik? Apa kata kalau kita ambil dia sebagai sahabat? Ya syak dia lari daripada rumah anak yatim. Sebenarnya Syakir itu ada dengan saya sekarang ni. Kebetulan berlaku kemalangan kecil. Adik awak dah dijumpai. Dia selamat. Ya Allah. Sudahlah tu, jangan nangis dah. Dah. Syakir sudah baik. Ya? Syakir akan berubah insya-Allah. Aku tak suka duduk sini. Aku benci tengok muka
kawan-kawan, ustaz semua benci. Buat apa kalau aku belajar elok kalau mak dan ayah tak ada? Mari bersama Zone Aulat memeriahkan Malaysia Islamic Children's Fair. Pada 22 hingga 24 November, bertempat di Shah Alam Convention Centre. Berbagai aktiviti menarik menanti adik-adik. Datanglah beramai-ramai, masuk percuma. Ya, kembali kita ke dalam rancangan Fulus bersama saya Aflin Syauqi dan juga ini dia panel kita hari ini Hajar Rohani dan juga Eliana, kan? Eliana sekarang ni buat apa? Sekarang tengah sibuk merakam album baru. InsyaAllah dalam masa terdekat ni akan keluar lah. Apa judul album dia apa? Judul album belum tahu lagi. Belum tahu lagi. Sibuk merakam. Belum siap lagi. Sibuk merakam lagi. Okey. Dan lagu-lagunya macam mana? Pop rock ke ballad? Macam Hajar suka macam mana? Tak usah tanya. Soalan yang tak pandai dijawab. Saya buat pop rock lah. Pop rock, ya. Tapi ada juga ballad, diselit-selitkan lah dalam tu. Baik. Okey. Jadi jika anda ada kad debit, anda boleh menggunakannya untuk membeli album Eliana lah nanti. Itu harus. Itu cara saya nak linkkan benda tu dengan kad debit. Ya, betul. Okey, kita ada soalan daripada sahabat-sahabat kita di luar. Ada soalan? Ya, ada? Ya, silakan saudara yang handsome berbaju brown berseluar Yankee. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zaidan Muhammad Gamrudin daripada Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Soalan saya kat sini kepada ahli panel. Dari segi syarak, apakah hukum menangguhkan pembayaran kad kredit? Ya, apakah hukum menangguhkan pembayaran kad kredit? Kita kalau selitkan tadi pada awal kita bincang tentang bila ambil hutang tu kena bayar kan. So maksudnya tak boleh lah. Ya, kalau boleh kita ada, memang dari aspek hukum ya, kalau kita tak mampu memang kita bolehlah minta kelonggaran. So patutnya orang yang memberi hutang tu memberi kelonggaran. Betul. Tapi kalau pihak bank selalu dia macam dah kasih statement, dia nak you bayar aje. Melainkan you buat permohonan. Ya, saya pernah lah cuba kali kaedah tu. Saya permohonan pada bank Islamik ni, saya kata saya tidak ada kaedah nak bayar sekarang, boleh tak minta kelonggaran. Dan ada satu ayat Quran tu, sepotong ayat Quran kalau tak silap saya dalam Al-Baqarah ya, ayat 280 kalau tak silap saya. Tengok di situ dia kata terjemahan ayat ni kata kalau dia tidak beri kelonggaran tapi dia maafkan awak, itu lebih baik untuk dia. Betul. So saya cuba guna ayat tu untuk bank tak usah claim saya. Betul. Memang kena balik dengan bank. Tapi saya memang menunggu bank itu bank direalisasikan. Betul. Bank dia katakan hutang saya maafkan. Masya Allah. Sebenarnya dia boleh tengok kat apa case by case. Kalau dia tengok kes anda ya betul, mungkin anda diserang penyakit ke, masuk hospital ke, tak ada kerja, katalah dilanda tsunami ke apa keluarga. So ingat dia nak bayar balik tak akan boleh kan. Beri kelonggaran sikit dan mungkin postpone bayaran balik. Tapi kena dapat persetujuan si pemberi hutang lah. Betul. Soalan yang kedua. Silakan. Ya. Bolehkah pelajar memohon kad kredit? Bolehkah kad kredit? Kad debit. Debit. Okey. Boleh ke pelajar memohon kad debit? Kad debit boleh. Ingat kad debit duit you sendiri yang you belanja. So insya-Allah memang dibenarkan. Sebab sekarang pun secara tak langsung ATM dia dah debit kad. Anak kita pakai kad debit tu nanti kan dia orang sendiri keluar duit. Kad debit awak ke? Ni bukan supplementary, kad debit dia lah. Yelah, tapi debit card sekarang saya tak pasti. I don't think so debit card ada supplementary. Credit card ada lah ya, di mana kalau bapa yang baik hati memberi pada anak. Tapi boleh tak kalau kita tak nak bagi anak kita debit card, bagi ATM card, jangan bagi dekat lah. Pasal takut nanti anak kita takut lah anak gitu. You kena educate dia lah. Balik-balik ke rumah dia, bilik dia ada PS3 lah apa penuh. Tapi ada kebaikan dan keburukan lah sebenarnya. Sebab kadang-kadang kita
pegang cash money banyak pun bahaya. Betul. Peragut. Tengok anak macam mana lah. Kita kenal anak kita sendiri kan. Betul. Mungkin kita ada satu soalan yang mungkin Eliana nak tanya. Eliana macam muka kan macam ada soalan nak bertanya. Itulah tak lepas-lepas lagi kan pertanyaan tu kan. Tanya boleh aja. Macam ni, Hajar, ada tak orang yang boleh maksudnya yang boleh membantu kita untuk mengukuhkan lagi kewangan kita kan? Macam dengan siapa yang kita nak rujuk? Kan kita tak tahu nak cari siapa, nak dapat bantuan daripada mana kan? Yalah. So dia dah cari orang dia lah. Datang memang ada terdapat di luar sana ya perunding-perunding kewangan, dan of course kita bila nak pergi langgani produk kewangan Islam, carilah perunding kewangan syariah. So maksudnya mereka akan mengaturkan sistem kewangan kita supaya apa yang kita langgani itu adalah produk yang syariah compliant. Sebab ada terdapat di luar sana financial planner yang lain, tetapi financial planner yang konvensional ya, mungkin itu anda mungkin tidak dapat keseluruhan produk yang syariah compliant. So macam individu bila berkahwin kita perlu pada susun atur keperluan kewangan, matlamat jangka masa pendek, jangka masa sederhana, jangka masa persaraan. Nak kira bila kita pencen nanti persaraan tu cukup ke tidak, duit yang dipanggil retirement nest egg kan. So itu memang kami di Hijrah Wealth buat ya, bantu dan individu untuk merancang ke depan dan apakah kesesuaian produk-produk kewangan Islam yang untuk capai matlamat kewangan kita. Kalau kita nak fikir sendiri memang tak terfikirlah, pening lah pasal itu bukan kerja kita, bukan. Ni kerja kita orang tu aja, tu kerja kita orang aja. Susun atur benda-benda yang ada di luar sana, banding yang mana terbaik untuk orang ni, yang mana terbaik untuk orang tu. Jadi pasal kita ni pandai mengguna debit card. Jadi kita guna debit card orang yang apa dia panggil wealth managers ni wealth manager ni menambahkanlah amount yang dalam credit card tu supaya kita belanja ada lagi ada lagi. Insya-Allah. Itu sebabnya Thailand lah. Terima kasih. Betul kan? Terima kasih. Ya benar. Tengok link dia. Link orang kena. Baiklah tuan-tuan dan puan, itulah saja daripada kami hari ini dalam rancangan Fulus. Kami ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada anda semua yang sudi menyaksikan perbincangan kami, dan juga saya ingin ucapkan terima kasih kepada tetamu iaitu Eliana dan juga Hajar Rohani. Tepukan untuk mereka semua. Ya. Adik-adik yang baru belajar tepuk ni. Ya. Suka sangat. Okey, dan kita berjumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan di minggu hadapan. Sebelum itu, apa kata anda semua pergi melayari laman web kami di www.tvalhijrah.com/fulus, di mana anda berpeluang untuk memenangi hadiah-hadiah mingguan dan juga hadiah-hadiah utama. Kita jumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan dalam Fulus minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suka-suka je nak mengatakan aku, sedangkan aku yang menjadi teman orang. Suka-suka je nak bergurau senda, yang pasti kita saling memahami antara satu. Bergurau senda, suka duka sesama rasa. Ku rindu kan gerakanmu. Rancangan itu tadi dibawakan kepada anda dengan kerjasama Afin Bank dan Afin Islamic.